mole concept. Okay, mole concept. And last class, okay, kita dah tengok dah what is relative atomic mass, what is relative molecular mass, and what is relative formula mass. Ingat lagi tak? Ingat. Ingat tak macam mana nak kira? Ingat. Alright, okay. So tak ada masalah iaitu. So untuk hari ni kita akan masuk mole concept. Okay. So before we start, okay, mole concept ni, sekejap Okay, mole concept ni dia ada beberapa bahagian. Tapi sebelum awak pergi ke bahagian-bahagian tu, you have to understand Syed Nabil ni memang nak lempang dia betul lah. Okay, siapa-siapa yang nampak Syed Nabil tu tengah online game, tolong screenshotkan sikit. Tolong screenshot dan hantar kat teacher. Okay, maklumat awak akan teacher rahsiakan. Don't worry. Okay, apa tadi? Apa teacher tadi? Okay, sebelum kita pergi pada bahagian-bahagian konsep ni, awak kena faham dulu apa itu mole. Okay, what is mole? Okay, konsep mole tu apa dia? Okay, so teacher nak tunjuk, sekejap mana tadi? Stop sharing je. Share content. Okay, teacher nak tunjuk video kejap. Satu video sekejap je, 3 minit je. 3 minit je. Where is this? Okay, sebenarnya video ni teacher dah masuk dekat dalam Walklet untuk rujukan awak juga. Okay, tapi kita tengok sekejap lah sebelum teacher masuk. Okay. When we go to a supermarket, we always buy things using standard values. In other words, we always take 1 kilogram of rice or 200 milliliters of fruit juice. Fruits are sometimes counted using the unit dozen. 1 dozen means 12 of something. These are terms used in everyday life. But what if I want to measure something in terms of the number of tiny particles present in it? Let me explain this in detail. Looking at this pure gold, can you tell me how many gold atoms are present in this? Or wait, looking at this glass of water, can you tell me how many water molecules are present in it? You will probably say that it's practically impossible to calculate the number of atoms or molecules in these examples. But astonishingly, chemistry has an answer to this as well. That brings us to the concept of mole. What does it mean? It's very easy. 1 mole of anything has 6.022 times 10 raised to 23 atoms or molecules or particles present inside it. Isn't this number huge? If I have to write down the zeros, this is how big the number will look. 1 mole of anything has these many particles. Now let's say we take a substance which has 3 times the number of particles here. Then we say that this is 3 moles of this substance. And what if we have a substance which has 8 times the number of particles here? That's correct. It will be 8 moles of that substance. That's the basic concept of a mole of any substance. Let's see if you've understood the concept well. Now here's 1 mole of this pure gold. How many atoms does it have? Yes, as it's 1 mole, it will have 6.02 times 10 raised to 23 atoms in it. Similarly, 1 mole of pure water will have 6.022 times 10 raised to 23 water molecules inside it. So is this how we define 1 mole? 6.022 times 10 raised to 23 atoms or molecules or particles? Well, that's the simplest way to understand it. That means if we take, for example, a bag containing 6.022 times 10 raised to 23 hydrogen atoms, then can we say it's 1 mole of hydrogen? Yes, that's right. Similarly, 6.022 times 10 raised to 23 molecules of any compound like copper sulfate is 1 mole of copper sulfate. Simple, isn't it? Wait, we have just understood the concept of mole in simple words.
But we are yet to take a look at the scientific definition of 1 mole. And what's this number we refer to? Does it have a special name? Watch our next video to know more. Alright. Okay, so basically that is mole concept. Nampak tak bayangan apa yang teacher nak ajar awak ni? Nampak ke tak nampak langsung? Faham Jalan sikit? kira kan, Cik? Kira. Okay, memanglah kira. Sekejap jalan kira. Sebenarnya kan, dia macam ni tau cerita dia. Okay, what is mole concept? Sekejap, teacher nak tukar dia punya background jadi solid. Okay, alright. Okay, dengar betul-betul nanti awak tak faham. Okay, so teacher nak terangkan secara konsep dia untuk awak senang faham lah. Okay, mole konsep. Okay, konsep mole ni sebenarnya senang nak ingat macam ni. Okay, konsep mole ni dia sebenarnya dia adalah unit. Unit. Okay, unit untuk apa? Untuk kita measure amount of substance. Okay, contohnya macam kita pergi kedai. Okay, macam ni. Dia macam, okay, kalau sepasang kasut. Okay, sepasang kasut ada berapa? Sepasang kasut. Maksudnya ada berapa unit? 2. Okey. Lagi 1 dozen. Okey, 1 dozen bersamaan dengan berapa unit? 12. 12. Yes, 12. Benda tu tak berubah, betul. Contohnya 1 minggu. Okey, 1 minggu ada berapa hari? 7. 7 hari. Okey, itu sebenarnya konsep yang lambat. Okey, konsep yang apa? Konsep kalau kita untuk barang-barang yang sekeliling kita. Okey, benda yang seharian yang memang tak berubah. Okey, so sebenarnya macam tu juga konsep mole. Okey, macam tu juga konsep mole. Okey, thank you very much. Siapa yang PM teacher, thank you. Okay, mole. Mole tu sebenarnya, mole tu dia adalah unit. Okay, with the symbol mole is the SI unit of amount of substance. Okay, so dalam 1 mole substance, okay, bila kita kata 1 mole substance, dalam 1 moles akan ada, sekejap hello? Dah? Tak, sekejap aku nak mute-kan ni, aku tengah kelas sekejap.
Okay, sorry. Bos telefon kena jawab. Alright, okay. So sebenarnya macam ni konsep dia. Okay, kan kalau sepasang ada 2 unit. Okay, seminggu ada 7 hari. Macam tu juga dengan mol. Okay, dalam mol ni, dalam satu mol, okay, dalam satu mol mesti ada, okay, mesti ada berapa banyak? Okay, mesti ada sebanyak ni. Okay, 6.022 14,076 darab 10 kuasa 23 particles. Okay, particles. Banyak tu. Okay, particles. Okay, particles. Particles yang awak belajar, apa? Type of particles ada berapa? Type of particles. Apa dia? Atom. Atom. Okay, lagi? Molekul. Molecule. Ion. Dah ada dah kat sini. Saya nak Okay, ada. atom, molecule, ion. Okay, so maksudnya sama ada, okay, sama ada dia adalah particles tu boleh jadi atom, boleh jadi molecule dan boleh jadi ion. Okay, bergantung pada soalan. Adakah dia tak ataupun number of molecule ataupun number of ion. Okay, nanti teacher cerita apa beza dia. Okay, so sekarang ni tak kira lah dia macam kalau kita sebut sedozen. Okay, 1 dozen bersama dengan 12 unit. Tak kira lah tu 1 dozen apa tau. Tak kira lah dia 1 dozen buku ke, kertas ke, apa lagi, apa sahaja. Maksudnya kita tak kira. Bila sebut 1 dozen dia mesti 12 unit. Sama juga dengan mol. Okay, sama juga dengan mol. Dia tak kira lah dia itu apa benda, copper ke, magnesium ke, sodium ke, tapi bila disebut 1 mol, okay, bila disebut 1 mol mesti bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 atoms ataupun molecules ataupun formula unit. Formula unit tu adalah ions. Okay, sama ada atom, molecule ataupun ion. Okay, tak kira lah dia elements apa. Okay. Alright. So sekarang ni konsep dia apa yang awak kena ingat. 1 mol. Okay. Mol tu apa? Mol tu unit. 1 mol bersamaan dengan 6 darab 10 kuasa 23 particles. Okay, 6.02 lah let's say. Okay, 6.02 darab 10 kuasa 23 partikel. So awak boleh bayang tak 6.02 particles tu darab 10 kuasa 23. Maksudnya kalau kita gerakkan titik perpuluhan ni, nampak? Maksudnya banyak sampai 23 kali. So berjuta. Okay, so ini kita panggil sebagai Avogadro constant. Okay, Avogadro constant. Simbol dia, simbol dia adalah N besar, A kecil. Okay, so NA ni sama dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, so adakah dia berubah? Tidak, sebab nama dia adalah Avogadro constant. Macam teacher katalah konsep dalam seminggu ada 7 hari. 7 hari tu boleh berubah tak? Tak boleh. Okay, tak boleh berubah. Maksudnya apa? Maksudnya dia constant. Sama juga dengan ni. Ni adalah Avogadro constant. Okay, bermaksud dia tidak berubah. Maksudnya perlukah awak hafal? Tak perlu hafal sebab dalam soalan dia akan bagi. Okay, so katalah kalau sekarang ni katalah 1 mol sama dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 particles. Kalau 5 mol sama dengan berapa? Macam mana nak kira? 5 darab 6.02. Yes, okay, 5 darab dengan Avogadro constant. Okay, so sekarang ni kita nak tengok kaitan dia. Okay, so untuk mole konsep, okay, teacher cerita dulu Okay, untuk mole konsep, okay, dalam mole konsep ni awak akan tengok beberapa relationship. Okay, relationship apa yang awak akan tengok? Awak akan tengok first kali awak akan tengok, awak kena faham mole tu apa.
Okay. So mole tu adalah unit. Dia adalah unit tau, unit. Okay, dia unit. Okay, unit untuk tentukan amount of substance. Okay. So sekarang ni untuk first kali dalam mole concept kita akan tengok relationship antara mole dengan number of particles. Okay, number of particles. Okay. Di mana number of particles ni, particles tu boleh jadi atom, lagi molekul dan ion. Ion. So sekarang kita baru nak tengok relationship yang pertama, which is kaitan antara number of mole dengan number of particle. So yang teacher kata kat awak tadi, 1 mole bersamaan dengan apa? 6.02 darab 10. Yes, okay. So 1 mole is equals to 6.02 times 10 to the power of 23 particles. Okay, particles. Okay, particles tu boleh jadi atom, molekul dan ion. Okay, so kalau 3 mole, so 3 kena darab Na. Kalau 4.5 mole, so 4.5 mole nak cari number of particle kena darab Na. Faham? Faham ke tak? Faham. Okay, so sekarang apa kaitan dia? Okay, daripada mole untuk cari number of particles kita kena darab Na. Okay, darab Na. Okay, so untuk dapatkan daripada dia bagi number of mole, kita nak cari number of particles, so kena darab Na. Okay, daripada number of particles nak pergi kepada mole, mestilah bahagi. Okay, bahagi Na. Na ni perlu tak hafal teacher kata? Perlu tak hafal? Tak. Tak perlu sebab dia akan bagi. Okay, so sekarang kita nak tengok macam mana kalau dia kata cari number of atom, apa beza dengan cari number of molecule dan apa beza kalau dia kata cari dengan number of ion. Okay, so dekat sini, mana tadi? Okay, so kita nak tengok relationship number of mole dengan number of particles. Okay, so yang ni teacher dah cakap dengan awak lah. Okay, relationship dia number of mole darab Na. Nak pergi daripada number of particle bahagi balik dengan Na. Okay, number of mole, unit dia adalah mole. Tapi simbol dia adalah N. Okay, simbol dia N. Ni simbol dia N. Okay, so Avogadro constant. Avogadro constant tadi yang mana? 6.02 darab 10 kuasa 23. So the Avogadro constant tu, Avogadro tu sebenarnya nama orang. Okay, nama dia Amedeo Avogadro. Okay, dialah yang menciptakan Avogadro constant sebenarnya. Okay, so contohnya, okay, contoh kat sini. Katalah kita ada, okay. Okay, how many atoms are there in 0.2 mole of magnesium? Okay, so dia tanya how many atoms. Maksudnya kalau dalam soalan dia akan dia akan spesifik. Maksudnya dia akan tanya how many atoms, how many molecule ataupun how many ion. Okay, so kalau macam ni, okay, kita tengok je dekat sini. Okay, kita dah tahu dah daripada mole nak cari number of atom kena darab dengan Na. Okay, lepas tu kita tengok ada berapa banyak atom dekat sini. Ada berapa atom magnesium ni? Ada berapa? Magnesium ni ada berapa? 0.2. 0.2 mole. Teacher tanya bilangan atom. So ada berapa atom kat sini yang awak nampak? Satu je kan? So maksudnya untuk awak cari dia punya number of atom, terus je 0.2 darab Na. Okay, darab 1 sebenarnya. Okay, darab 1. Tapi tak payahlah tunjuk darab 1. So you dapatlah. Okay, sebab tu teacher kata perlu ada calculator untuk awak test.
Okey, 0.2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 per mol. Okey, kenapa per mol ni? Okey, sebab dia number of particle sama dengan number of mole darab dengan Na. So number of particles. Yang ni kamu boleh abaikan je. Tak payah letak pun tak apa. Tak payah letak. Yang penting unit yang akhir. Okey, unit yang akhir. So cuba tekan kalkulator. Dapat tak jawapan? Dapat? Dapat. Alright. Okey. 1.204. Tu satu. Okey, so kita tengok jap Okey, tu example 3. Okey, tengok example 4. Okey, a sample of zinc chloride. Okey, dekat sini dia bagi banyak ni units. Okey, sebab apa tahu unit? Sebab zinc chloride adalah ionic compound. Okey, adalah ionic compound. Okey, ni susah lah. Ni susah dulu nanti kalau tak faham. Okey, kita try macam ni. Okay, tengok example 5. Okay, a gas jar is filled with 2 mole of oxygen gas, O2. Okay, ni nama mole. Okay, ingat, satu nak pesan kat awak, mole tak sama dengan mole, tak sama dengan molekul. Okay, tak sama tau. Okay, sebab apa? Sebab molekul ni adalah type of particle. Mole itu adalah apa? Mole tu apa? Unit. Mole dengan mole MOLE sama ke? Sama je. Tak kisah kalau tak apa. Janji jangan samakan mole dengan molekul. Alright? Okay. So sekarang ni katalah macam kita ada 0.5. Okay. Oxygen gas. Okay. So sekarang ni, okay, bila dia minta number of atom. Okay, number of atom. Okay, so number of atom awak dah tahu dah. Terus je, mole darab Na. So 0.5 darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, nanti awak selesaikan. Okay. Alright. Lepas tu, katalah soalan yang sama. Okay, maksudnya sama je. Dia bagi juga mole ni. Tapi, sorry. Dekat sini number of atom. Okay, bila number of atom, teacher kata awak kena tengok bilangan atom. So, 0.5 darab Na. Tengok dekat oxygen gas ni. Ada berapa oksigen? Ada berapa? 2. Ada berapa atom oksigen? Berapa? 2. Dua. Kenapa dua? Sebab ni. Nampak ni. Okay. So, darab dengan 2. Okay. Dalam satu molekul oksigen, okay, mesti ada 2 oksigen atom. Konsep dia macam tu. Okay. So, sama juga katalah untuk H2O. Okay. Dalam H2O ada berapa atom? 3. 3. Okay, very good. Okay, maksudnya bila awak cari dia punya number of atom, mole darab Na darab 3. Faham? Faham. Okay, let's say kalau carbon dioxide. Salah. Jap. Okay, kalau carbon dioxide kan tak boleh padam ni. Padam semua dah. Okay, kalau carbon dioxide CO2 ada berapa atom? 3. 3 atom. Okay, dia 3 atom tapi dia satu molekul. Okay, so satu molekul carbon dioxide ada 3 atom dalam tu. Apa? Ada satu carbon atom, ada 2 oksigen atom. Faham tak? Okay, so let's say kalau dalam carbon dioxide ni dia bagi you 2.5 mol. Okay, soalan pertama dia suruh cari number of atom. Okay, so number of atom mol, okay, 2.5. Darab Na. Darab dengan bilangan atom dalam carbon dioxide. So darab berapa? 3.
Tiga. Yes. Konsep dia macam tu. Okay, dan dia boleh tanya awak, what is the number of molecule? So macam mana you nak buat? Sama je konsep dia, mol 2.5 darab Na, okay, darab dengan berapa banyak molekul? Of course lah hanya ada satu. Itu beza number of atom dan number of molecule. Faham? Faham ke tak? Faham. Okay, ada soalan setakat ni? Faham. Ada soalan? Tak ada soalan, kita nak proceed dengan latihan. Ada? Okey, teacher. Okay, faham Faham? Teacher dah pergi slow dah ni. Okay, alright. So Faham, sama teacher, je faham. kiranya kalau dia bagi terbalik. Okay, dia bagi terbalik maksudnya, okay, ini adalah atom, molekul. Okay, masa bila kita nak guna yang number of ion? Number of ion tu konsep dia lebih kurang dengan bilangan atom. So kalau dalam molekul kita tengok bilangan atom. Okay, dalam ionic compound kita akan tengok bilangan ion yang ada. Okay, itu yang awak kena kenal. Contohnya kalau sodium hydroxide, NaOH. Okay, awak nampak dia macam, oh dia mesti ada 1, 2, 3. Mesti ada 3 ion. Sebenarnya salah. Okay, kenapa? Sebab sebenarnya sodium hydroxide ni terdiri daripada 1 sodium ion dan 1 lagi hydroxide ion. Okay, so jadinya total ion dia adalah 2 je. Okay, so bila nak cari number of ion, apa you kena buat? Okay, katalah dia bagi 0.5 mol sodium hydroxide. Okay, so apa yang kita perlu buat? Sama je konsep dia, mol 0.5 darab Na darab dengan bilangan ion. Okay, sebab apa? Sebab ada 2 ion. Okay, so awak kena kenal ion. Okay, nanti kita akan belajar benda ni. Kena tahulah ion. Okay, sebab dia akan bagi tahu number of, bila dia sebut je number of ion, maksudnya dia bukan molekul lah, dia mesti ionic compound. Okay, dia berbeza dengan carbon dioxide. Okay, nampak macam sama tapi sebenarnya berbeza sebab ini adalah ionic compound dan ini adalah molekul. Okay, sama juga macam calcium carbonate. Okay, so dekat sini sebenarnya tengok macam, oh okay ada 1, 2, sini ada 3. Ni itu kalau awak kira atom tau. Tapi ini bukan atom, ini ion. So sebenarnya dia terdiri daripada Ca2 plus dengan CO3 2 minus. Ini 1 ion. Ini 1 ion. So total ion ada berapa? Ada berapa? 2. Ada 2. Okay, sama juga konsepnya. Bila awak darab dengan Na, darab dengan 2, bila kita nak patah balik, maksudnya bila kita diberi number of ion, so you kena bahagi balik lah. Bahagi dengan 2, bahagi dengan bahagi dengan Na. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan mol. Sebab itulah dia punya relationship daripada mol nak pergi ke number of particles. Okay, kenapa? Kena darab Na. Okay, bila kita patah balik, kita kena bahagi Na. Okay, so macam ni. Yang tadi ni, yang teacher kata tadi ni. Okay, let's say macam ni example 4 ni. Okay, cuba awak tengok. Okay, dia bagi neutron. Okay. Dia bagi a sample of zinc chloride. Okay, dia bagi 3.01 darab 10 kuasa 24. Okay. Dia bagi 3.01 darab 10 kuasa 24 units. Okay, which is units tu sama dengan apa? Sama dengan apa? Ions lah. Okay, ions zinc chloride. Okay, so sekarang dia suruh cari apa? Dia suruh cari number of,
Okay, dia kata apa? Calculate number of mole. Okay, so nak cari calculate the number of mole. Okay, so apa dia buat? Okay, dia tak sebut pun yang ini. So yang ini units ni maksudnya untuk semua. Okay, so awak boleh terus bahagi sahaja dengan number of, bahagi terus dengan NA sebenarnya. Okay, sebab dia kata units. Kalau dia kata ions, dia konsep dia macam ni tau. Molecule, kalau unit, dia macam molecule. Kalau dia kata ions, dia macam atom. Okay, so yang ini kalau awak buat latihan nanti kita nampak satu-satu. Kena buka handbook awak nanti. Okay, macam ni. How many molecules of oxygen gas are there in the gas jar? So mole dia bagi 2. So 2, nak cari number of molecules, terus je boleh darab dengan Na. So 2 darab Na. So dapat nilai dia. Okay, and then lepas tu dia kata how many atoms. So bila ada sebut atoms, tengok oksigen ada berapa? 2. So apa you buat? 2 darab Na darab 2. Okay, macam ni dia dah terus darab je ni. Ni molekul yang dia dapat kat sini, dia terus darab dengan 2. Sama je lah konsep dia. So unit dia adalah atoms. Okay, setakat ni ada soalan? Ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada, okay. Cuba tengok ni. Activity 3.5. Okay, calculate the number of atom found in 0.1 mole of carbon. Okay, dia nak number of atom. Okay, cuba buat. Cuba buat soalan 1, 2. 1 dan 2 je. Okay, cepat. 5 minit. Teacher akan random pick je. Make sure semua buat. Kan teacher sebut nama satu-satu orang. Salinkan soalan tu dulu. Okay, number of atom 0.1 mol carbon, 3.5 mol neon gas, Ne. Number of molecule 1.2 mol of hydrogen gas, H2, 0.8 mol of ammonia. Okay, salin soalan kejap. Teacher nak tunjuk awak. Mana handout? Handouts. Dah siap dah. Okey, dah boleh buat tak? Tengah buat itu. Okey, darab tu tak ada masalah sebab awak terus je tekan calculator. Okey, contohnya number of atom. Okey, nak cari number of atom, mole boleh terus darab dengan Na. So tengok number of atom ada berapa? 1 je. So tak ada masalah. So 0.1 darab Na. Okey, darab tu kena selesaikan.
selesaikan. Berapa awak dapat? Bundakan kepada 2 ataupun 3 titik perpuluhan. Unit belakang letak atoms. Okay, mesti ada atoms. Okay, sama juga macam ni. 3.5 darab NA. NA dia bagi kan. Okay, lepas tu jawapan selesaikan. Selesaikan maksudnya jangan tinggal 3.5 darab NA je. Okay, selesaikan dan letak unit belakang atoms. Okay, so letak 2 atau 3 decimal point. Jangan kau ambil sepanjang-panjang kalkulator tu punya jawapan. Okay. Lepas tu nak kira number of molecules. Kan teacher kata molecules tak ada masalah sebab ni ada satu molecules je. Ini pun ada satu molecules je. So terus je darab 1.2 darab Na. Kenapa? Sebab dia minta number of molecule. Let's say number 2A dia minta number of atom. So 1.2 darab Na darab berapa? 2. Yes, very good. Kenapa? Kenapa? Dia ada 2 kat bawah. Yes, very good. Okay, sama juga macam ni. Kalau dia minta number of molecule 0.8 darab terus Na. Tapi kalau dia minta atoms 0.8 darab Na darab 4. 4. darab 4. Okay, itu kalau dia minta atom dengan molekul. So, faham? Faham ke tak? Okay, ada soalan tak? Ada soalan nak tanya teacher tak sebelum teacher nak explain pasal formula unit ni? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Alright, okay. So tengok calculate the number of formula units. Teacher kata formula units ni adalah untuk ionic compound. Okay, so kita tengok dekat awak punya handbook ni. Ni handbook awak ni, awak boleh tengok dekat Wakelet. Okay, so tengok dekat sini dulu Okay, particles dia adalah ion. Okay, atom, molecule, ion. Ion tu maksudnya ionic compound. Okay, so kalau dia kata calculate the number of ionic compound. Okay, ionic compound adalah nama lain bagi formula unit. Okay, or number of ions. Ionic compound dia ada ion. Ion apa? Ion positif dengan ion negatif. Okay, nampak ni positif dengan negatif. Ini atoms. Atoms. Okay, ni atom. Hidrogen, oksigen, magnesium. Itu adalah atom. Okay, lepas tu kita ada molekul. H2O, molecules. Okay, lepas tu kita ada ion. Okay, inilah ion. Magnesium hydroxide. So, kita ada positif ion, negatif ion. Ini untuk awak bezakan lah. Okay, untuk awak bezakan sama ada atom, molekul atau ion. Okay, contohnya, example, 1 formula unit of sodium oxide. 1 formula unit ni samalah dengan 1 ionic compound. Okay, so dalam satu ionic compound sodium oxide ada berapa sodium ion? Ada berapa sodium ion? Tengok sini. Ada berapa? Nah. 2. Yes, ada 2. Tengok apa? Tengok nombor kecil tu je. Okay, ada 2 sodium ion dan ada berapa? 1. 1 1 je oxygen. oxide ions. Okay, so let's say kalau ditanya awak number of formula unit. Sama macam you nak cari number of molecule. Kenapa? Terus darab mol dengan Na. Okay, terus darab mol, 2 mol dia bagi dengan Na. Okay, tapi sekiranya dia minta number of ions. Okay, let's say kalau dia minta number of sodium ion. So, kena darab 2, darab Na, darab berapa banyak sodium ion? 2. Kalau dia minta sodium ion. Kalau dia minta oxide ion, mol 2, darab Na, darab 1. Kalau dia kata number of ions, okay, apa you buat? Mol
darab Na. Darab terus dengan berapa banyak ion ada? Total ion ada berapa? 3. So Tiga. darab 2 darab Na darab dengan 3. Okay, so let's say kalau soalan ni calculate the number of formula unit. So perlu tak awak tengok berapa banyak ada dalam ni? Perlu tak? Tak, terus je 3 darab Na darab apa? Tak darab dah lah. So 3 terus darab 3 darab Na. Sama juga macam ni. 0.25 darab Na. Kenapa? Sebab dia minta formula units. Kalau dia minta number of ion, baru awak tengok berapa banyak ion dalam ni. Okay. Kalau dia minta number of sodium ion, tengok sodium ion dalam ni ada berapa. Kalau yang ni dia minta number of ion, so tengok ada berapa ion dalam ni. Kalau dia minta number of potassium ion je, so maksudnya satu je lah. Faham ke tak teacher ajar ni? Faham. Okay, ada soalan? Ada soalan tak sebelum kita move pada, kita balikkan. Tadi mole pergi ke number of particle. So sekarang kita nak pergi number of particle, pergi kepada mole pula. Okay, any question? Any question? Nak kena panggil nama ke? Mana teacher kena nama ni? No. Nak kena sebut nama seorang-seorang ke? Awak ni bukan boleh kalau tak sebutkan, hilang, tak tahu kat mana. Teacher tak download attendance lagi. Sekejap nak download attendance dulu. Oh, attendance ni penting nak bagi tahu. Yang mesti ya. Anak sempat ambil ni. 12, 20. InsyaAllah kalau sempat. Tak sempat saya akan ambil. Okay. Sekejap nak download attendance. Attendance ni penting untuk apa? Untuk markah awak. Okay. Soalan? Ada soalan? Adriana? Adriana ada? Ada cikgu. Ada. Okay, very good. Azri Amsyah? Saya ada. Ada. Faham ke tak faham? Faham. Azri Amsyah? Faham cikgu, faham. Syakir? Syakir? Muhammad Syakir? Dah tidur? Nampak? Kan dah tak ada? Syakir? Syakir? Ada cikgu, ada. Ada. Apasal lambat? Ya cikgu, ada. 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 Firhin? Firhin ada tak? Ya, Ya cikgu. Saya Faidatul Izzati? Saya cikgu. Mana? Faidatul dari suruh lelaki dah. Nurul Aisyah? Saya teacher. Sofia? Sofia ada? Mana Sofia? Okay, Sofia ada. Alright. Ahnaf Harazi? Ada cikgu. Mana Ahnaf? Ada. Ada, very good. Aiman Haziq? Ada ke ada. Batrisha ada? Ada teacher. Alia Syamina? Ya, ada teacher. Okay. Alright. Daniel Huzaifi ada? ada cikgu.
Okay, very good. Okay, so sekarang, okay, let's say kita dah tahu dia punya number of particles. So sekarang kita nak patah balik. Patah balik maksudnya kita nak dapatkan number of mole. Okay, so depends on benda tu apa. Depends on benda tu apa maksudnya awak kena tengok lah. Okay, katalah dia atom. Okay, bila dia atom, tak nak guna ni. Okay, bila dia atom bermaksud ni. Bila dia atom, maksudnya dia satu je. So nak patah balik pergi ke number of mole, macam mana? Bahagi NA. Yes, bahagi je terus dengan NA. Tak payah bagi benda lain. Tapi benda yang paling penting adalah untuk awak tahu adalah bila awak tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator tu make sure kurungkan semua dulu. Okay, kurungkan apa? Kurungkan, sebab nanti awak akan dapat jawapan yang lain. Kurungkan ni, 6.02 darab 10 kuasa 24. Dalam kalkulator tu, 6.02 darab 10 kuasa 24 ni kurungkan dulu. Okay, lepas tu barulah tekan bahagi dengan, kurungkan juga 6.02 darab 10 kuasa 23. Avogadro constants. Okay, so you punya unit akan dapat apa? Akan dapat mole. Berapa dapat? 10 mol. Okay, 10 mol. Unit ni sangat penting. Okay, jawapan akhir awak mesti kena ada unit. Okay, let's say kalau kita ada macam ni. Okay, nampak ni. Okay, kita ada 3.02 magnesium oxide units. Units ni maksudnya formula units lah. Okay, formula unit. Tak payah, dia bukan ion. So, tak payah bahagi dengan bilangan ion. So, terus je 3.02 darab 10 kuasa 23. Bracketkan semua. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan Avogadro constant. Bracketkan juga. Okay, bracketkan juga. Okay. So, dapat jawapan apa? Tekan kalkulator, cuba praktis. Jangan buat tak tahu je, nanti kau tak faham, tak reti kira. Dapat berapa? Kuat betul bunyi dengar lagu tu. Berapa? Irfan. Muhammad Irfan. Yes, teacher. Sekejap tengah kira. Kira. Bracketkan dua-dua. Kau jangan kira congak guna kalkulator. That is why teacher nak you guna kalkulator saintifik. Sebabnya kalkulator biasa tak jumpa bracket. Phone awak boleh lah kalau phone canggih. Kalau phone cak ayam tak adalah yang bracket tu. Bracketkan 3.02 darab 10 kuasa 23. Bracketkan juga dengan Avogadro constant 6.02 darab 10 kuasa 23. Dapat? Yep. Berapa? Sofia dapat dah. Oi, lama ni. Fan, kau kira pakai apa? Jari kaki ke jari tangan sekali? Satu. Satu? Salah kira. Betul? Betul. Apa jawapan dia? Satu. Satu ke? Ya ke satu? Confident je. Tengok pun dah tahu dah tak satu. 0.5. Macam mana kau kira dapat satu? Sekejap. Salah kira kot. Memang salah kira lah. Kau tekan kalkulator pun salah. 3.02 darab 6.02 darab salah. Itulah kan darab 10 kuasa. Sorry, darab tadi 3.02 darab 10 kuasa 23. 3.02 darab 10 kuasa 23. Bahagi dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Macam mana kau boleh dapat satu? Tengok pun dah tahu dapat berapa. Betul, 0.5. 0.5. Okay. So benda yang boleh bagi sekali je, bagi sekali je lah. Macam ni. Memanglah dia kata molecules tau ni.
Ni adalah bilangan molecules. So kalau molecules kan kita tak darab dengan apa-apa. So kita boleh, memanglah dia bagi BR2. Okay, dia bagi BR2 tapi kita tak perlu pun bahagi dengan 2 sebab bila kita nak cari number of molecule, mole darab terus Na. So yang ini pun sama juga. 9.03 darab 10 kuasa 2 ni bahagi terus dengan Na. Alright. Okay, seterusnya let's say regime unit of copper dioxide, number of ion. Okay, tengok nombor 5. Okay, number 5. A reagent bottle contains 1.806 times 10 to the power of 25 units. Maksudnya formula units. Okay, of copper 2 oxide. Okay, formula units. How many mole of copper 2 oxide? So nak buat apa? Bahagi Okay, bahagi terus dengan Na. Na. Okay, bahagi terus dengan Ma. So 1.806 darab 10 kuasa 25, bracketkan semua. Okay, lepas tu bahagikan dengan bracketkan juga 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, so dapat berapa mol? Kita nak tahu dapat berapa mol. Alia Syamina. Alia Syamina mana? Ya, teacher. Dapat berapa? Kira ke tak kira? Saya pun nak kira. Kira cepat. Um, 30. Berapa? 30. 30. Ada menghafal, betul ke? Betul. Okey, so 30 mol. Okey, yang lain dapat ke tak dapat? Dapat. Dapat. Okay, so sekarang Dapat. dia kata 30 mol. Okay, that is the answer. Okay, calculate number of ion. Okay, bila calculate number of ion, dia akan balik pada sinilah. Okay, balik pada apa? Formula ni. Okay, so nak number of ion. Copper oxide. Okay, copper oxide. Dalam copper oxide ada Cu2 plus dan ada oxide O2 minus. Awak jangan tengok charge tau. Kita tengok bilangan. Ini charge dia. Copper 2 plus, O2 minus. Bilangan dia 1 copper 2 plus, 1 oxide ion. So maksud ada berapa ion? 2. 2. So nak cari number of ion, mole. Mole dia berapa? 30 darab Na darab 2. Okay, faham? Amigo. Okay, setakat ni ada soalan? Ada? Ya dia. Tak ada je. Okay, siapa tak faham? Awak kena faham. Kalau tidak awak susah nanti. Okay, susah kalau awak tak faham. Okay, that's why lah siapa yang, bukan siapalah. Okay, semua. Okay, yang ada printer boleh print. Okay, print apa? Print ni, handout ni print. Okay, dan cuba buat sebab ni banyak sangat latihan yang you boleh lengkapkan sebenarnya. Okay, dan siapa yang tak ada printer, kalau kau rasa kau nak faham, buka je lah dekat phone, salin je lah. Bukan suruh kau salin satu page pun. Salin jawapan, cuba buat macam ni kan. Ni dia dah bagi contoh. Okay, contoh ni macam ni. Cuba tengok yang ni. Okay, number of formula units. Formula units, ingat Encik kata, terus darab je. Mole darab Na. So yang ini 0.45 darab Na. 0.14 darab Na. 0.46 darab Na. Okay, bila kat sini, bila dekat number of ion, kita tengok ada berapa number of ion? Na ni. Na plus ni ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 2. So 2 darab Na. Okay, mole darab Na darab 2. Oxide.
Ada berapa kat sini oxide? Ada satu je. Okay, so mol 0.45 darab Na darab 1. Yang ni pun macam ni juga. AlCl3. Okay, Al ni 3 plus ni bukan bilangan dia tau. Dia adalah charge. Bilangan dia berapa? Tengok dekat sini. Ada berapa Al? Ada satu je. So mol darab Na darab 1. Okay, Cl pula. Cl ni tengok dekat bilangan dia kecil ni. Ni bilangan kecil ni. So mol 0.14 darab Na darab berapa? 3. 3. 3. Okay, so benda ni kan kalau awak tak buat, kalau awak tak practice calculation, kau memang takkan faham benda ni. Okay, so after this, teacher nak masuk pula relationship antara mole dengan mass. Okay, sebab kita ada 3 relationship. Yang ni baru yang first. Okay, yang first. Okay, dia baru kita tengok mole dengan number of particles. Okay. At the end, kita akan ada satu formula yang kita panggil 3 serangkai. Itulah yang kau kena pegang. Okay, ini mole dengan number of particles. Nak pergi mole ke number of particles, pergi number of particle darab Na, patah balik bahagi Na. So next class, kita akan tengok pula kaitan antara mole dengan mass. Okay, so nak pergi daripada mole, okay, nak pergi mass macam mana, mass nak pergi mole macam mana. So nanti ada pula kaitan antara mole dengan volume. So daripada volume nak pergi mole macam mana, nak patah balik macam mana. So kita akan ada benda ni. So now kita sekarang ni baru ada pada part yang satu ni je. Ni. Satu ni sahaja. Okay. So yang ini ni yang awak kena masterkan betul. Number of particle ada 3. Atom, molecule, ion. Okay, kenapa kita kena masterkan ni? Sebab nanti soalan dia combine tau. Combine maksudnya daripada volume terus pergi ke number of particle. Daripada mass pergi ke volume. Macam tu. Apa-apa mesti lalu mole. That's why you kena fahamkan betul-betul. Okay, ada soalan? Tak ada. Alright, so kalau tak ada, teacher rasa teacher akan stop sini dan mungkin teacher rasa teacher akan buat kelas sama ada malam ni ataupun weekend. Which one you prefer? Sebab teacher ada banyak nak kejar dan kelas lain dah pergi jauh. Okay, so Esok mana you Encik. prefer? Esok ataupun malam? Esok Encik. Okay, yang lain? Malam cikgu. Cikgu Malam. saya tuition cikgu esok cikgu. Malam ada apa? Esok cikgu. Okay, so kalau esok ke Ahad? Sabtu ke Ahad? Sabtu. Okay, Sabtu cikgu. alright. So kalau Sabtu mana yang you prefer? Pagi. Ahad ke Ahad? Sabtu petang you. Ahad nak rest. Ahad nak rest. Hari-hari pun kau dah cukup rest kan sebenarnya? Malam. Ahad malam aja gua. Ahad malam? Seriously? Sabtu malam you. Sabtu Yeah. malam. Sabtu malam. Sabtu malam. Teacher buat poll. Okay, teacher buat poll dekat Malam. Telegram.